Okay, sorry saya lupa nak record tadi. Okay, so sambung. Okay, so untuk kenal pasti di mana keadaan yang memerlukan array ni kan. Okay. First sekali kita tengok contoh ni. Okay, so kita nak tengok problem. Nak kenal pasti problem lah. Problem dengan existing coding kan. Okay, so coding ni adalah berkenaan apa? Entering a sequence of numbers kan. Ada beberapa number yang user perlu masukkan. Dalam kes ni ada 3 lah. And then ada calculation. And then the print kan. So bila dia print tu nanti dia akan keluar apa? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 value kan. 1, 2, 3, 4. Atau ada persendi ada 4 ni. Persendi. Dia akan keluar 4 variable. Okay. Boleh Faham coding ni Okay, so perumpamaan dia. Okay, perumpamaan dia di dalam memori kan. Ni kamu dah tahulah. Kita refresh balik ni kan. Ini di awal-awal input dan output dan juga mathematical operation ni kan. Okay, so nampak saya punya words ni. So perumpamaan dia adalah once kita run je program. Okay, once kita run program, so CPU akan create 1, 2, 3, 4. So 4 memori sementara lah dalam kita punya RAM kan. Kalau memori tetap di dalam apa? Disk kan. So di dalam RAM, memori sementara. That's why kalau kita tutup PC value ni akan hilang lah. Sebab dia memori sementara kan. So ada 4 address. Okay, memory address location yang akan direservekan untuk setiap satu variable kan. Kita guna 4 variable tadi. Sum, num1, num2, num3. Okay, so ini adalah memory location lah. Dan ni kita umpamakan sebagai dia punya address kan. 00, 01 untuk num1 dan seterusnya. Dan bila kita letakkan value, okay, value awal untuk sum sama dengan kosong. So dalam ni akan ada kosong lah. Yang lain kosong, bukan kosong, yang lain null lah, tak ada value kan. Kosong adalah value kan. So kalau tak ada value, tak ada value lah. Bukan kosong. Okay, ni clear kan? Okay, clear Right. So, apa problemnya dengan coding ni kan? Apa problem dia? Tak ada sih. Ya? Apa dia? Okay, problem dengan sequence structure ni, sequence structure ni adalah bila kita ada banyak sangat numbers kan. Contohnya ada 1000 numbers. So apa jadi pada program ni? Line dia akan banyak. So kalau 1000 kan, ini untuk satu nombor, katalah 2 line kan. So kalau 1000 kali 2, berapa? 2000 line. Minimum kan. Itu tak campur lagi operation sum dan juga print kan. So minimum 2000 lines just untuk buat simple calculation iaitu sum kan. Sum numbers. Boleh nampak problem dia? Dia akan jadi panjang untuk 1000 nombor. Kalau 3 okey lah, boleh tengok lagi dekat satu screen ni kan. Kalau 1000 nombor, banyak kita kena buat scan F, print F kan. Number 3 and then number 4, number 5, 6, 7 sampai 1000. So dia akan jadi sangat panjang. Betul? Betul Betul. Okay. Okay, jap. Kita sekejap Ada yang lupa kan input output. Ada yang lupa kan input output. Sebabnya masa hot ada juga yang input output pun sangkut lagi. Kalau saya tunjukkan input output ni. So dia punya output untuk this program. Okay, bila saya run, so enter number 1, katalah 10 dan 30.
dan 40. So bila kita print, yang penting ni kat sini nak tunjuk ni, yang 10 ni dia punya output ni. Sum of 10, 30, 40 is 80. Ini yang penting ni saya nak tekankan. Saya screenshot sikit. Ini yang penting ni. Okey. Okey. Okey, balik semula pada coding kita. So bila kita move on kepada control statement, so kita dapat satu teknik untuk memudahkan ni kan, memudahkan coding yang sebegini kan, iaitu kita gunakan apa? Macam mana kita nak mudahkan sebelum ni? Kita gunakan apa? Macam mana? Saya nak mudahkan program ni. Nurin. Tanda tanya je Nurin. Boleh lah Nurin. Yes, sir. Macam mana kita nak mudahkan program ni? Kita gunakan apa? Kena gunakan kita dah nak tambah 1000 nombor kan? Macam mana nak jadikan program ni tak terlampau panjang? pointer. Belum lagi yang masuk pointer. Macam mana? Yang berulang. Macam ni kan? Kena masukkan benda yang sama kan? Kita gunakan apa? Macam nak memudahkan program ni kalau ada 1000 nombor? Looping. Apa dia? Guna apa tadi? Looping, betul. Okay, terima kasih. Tak sampai lagi pointer, tak sampai lagi function kan. Okay, untuk memudahkan kan, untuk memudahkan dia dalam apa problem solving dah belajar kan. So kita pemudahkan dengan menggunakan looping kan. Bila kita dapat kenal pasti, okay, proses yang berulang, okay, kan, proses berulang ni. Masukkan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan. So proses yang berulang, sama. So kita boleh groupkan dia dan juga masukkan, okay, kita boleh combine together this process and put it in a looping structure kan. So come out dengan looping. Okay, inilah, ni yang saya dah siap-siap kan, nak type yang lambat pula. Okay, nampak kan, looping kan. So apa beza looping ni dengan yang tadi? Nampak tak perbezaan dia? Dia akan jadi lebih singkat kan, lebih singkat kan. Sebelum tu ingat tak ni, looping ni looping for ni, kenapa kita gunakan for? Kenapa tak gunakan while? Ingat tak? Sebab kita dah tahu nak buat berapa. Betul. Okay, terima kasih. Okay, so once kita tahu berapa banyak looping yang perlu ada dalam kita punya program, so the most efficient looping structure yang boleh kita gunakan adalah for. Okay, kalau kita tak pasti dan kita nak minta user yang tentukan bila masa dia nak teruskan looping ataupun dia nak exit pada looping tu, so kita gunakan do ataupun while. Okay, untuk kesesuaian kan. So in this case, kita tahu kan, kita tahu berapa banyak looping yang diperlukan. Jadi kita gunakan for. So kita ada 3 numbers tadi kan, gunakan for untuk 3 nombor. So for ni, okay, saya refresh balik. Okay, refresh balik your memory. Okay. So for dia ada 3 dalam ni kan. Yang penting. Yang penting dia ada 3 elemen dalam for. So ketiga-tiga elemen ni mesti ada counter kan. Counter ni yang control for ni. In this case counter ni apa? Saya gunakan apa? Variable apa untuk counter? Variable
Variable I. Bukan sebagai counter. So counter yang pertama adalah, elemen yang pertama adalah counter initialization. Okay. Dalam kes ni saya gunakan kosong. Dia boleh jadi satu kan, ikut pada kamu lah. So saya gunakan kosong kat sini sebab saya nak tallykan dengan kita punya array tadi. Okay, so saya start dengan kosong. Okay. Start sama dengan kosong. And then syarat untuk looping ni berjalan adalah I mesti lebih kecil daripada 3. So maksudnya kalau I sama dengan 3, dia masuk looping ke dia keluar looping? Keluar. Maksudnya I sama dengan 3, dia akan keluar daripada looping. I++ adalah counter update. Kan? Counter update ni dia akan berlaku di bawah kita punya body looping kan. Kat sini bermaksud I ni kita tambahkan dengan 1. I++ kan. Maksudnya I tambah 1. So dia berlaku di sini. Okay. Okay, so cara nak baca dia macam mana? I sama dengan kosong. Okay, dia masuk. Okay, sampai sini kosong tambah 1. Kan? Kosong tambah 1 sama dengan 1 kan? 1. Okay, 1 lebih kecil daripada 3. True kan? Okay, 1. Okay, 1 dah jadi 1 sebab kita dah tambah dengan 1 bawah ni tadi. So bila ni naik atas, 1 sama dengan 1. Jadi 1 lebih daripada 3, betul. Okay. So kat sini 1 tambah 1 kan dah jadi 2. Ini atas sini, so 1 dah jadi 2. 2 lebih kecil daripada 3, betul kan? Okay, masuk sini. Last sekali 2 tambah 1, 3. Okay, so dia naik 3 lebih kecil daripada 3. So false. Bermaksud berapa kali dia looping tadi? 3 kali dia looping, exactly 3. Kan? Exactly 3. Okay, so bermaksud kat sini kalau 3 kali, okay, kalau nak gunakan default, okay, default kita punya for ni, okay, senang kamu ingat kan, maksudnya kalau start dengan kosong, okay, lebih kecil daripada 3, bermaksud 3 kali dia looping. So kalau saya kata tadi, kalau kita nak buat penambahan untuk 1000 nombor kan, bermaksud kat sini kena jadi berapa? Penambahan 1000 number. 999. Kalau ini bermaksud penambahan 3 nombor. Kalau penambahan 1000 nombor, 999. 1000. kalau 999, penambahan 999 nombor lah. Kalau penambahan 1000 nombor, kena 1000 lah. Sebab dia tak termasuk 1000 kan. Dia mesti lebih kecil. Itu 999 lah, last sekali. Tapi kita start dengan kosong. So, kosong sampai 99, jadi 1000 lah. So, ini defaultnya. Untuk array, kamu ingat ni je. Kita gunakan yang ini. Nanti kita akan gunakan ni lah. Looping. Okay, ni nak tengok dia punya perkaitan dulu. Okay, so kita gunakan looping kan untuk penambahan tadi kan. Supaya dia jadi lebih mudah. So kita ada 1000 nombor. Kita gunakan macam ni lah. 1000 untuk looping. Okay. Alright. Okay. Sekejap, patah balik. Tapi tak lepas 1000 lah. Kita nak tengok contoh 3 je kan. Okay. Jadinya, dekat sini, bila saya run, okay, bila saya run, okay, nampak saya punya output. Okay, 10, 30, 90. Saya tekan enter So apa yang boleh kita simpulkan di sini? Nampak? Kelas output Nampak. Apa yang kamu nampak?
Saya nampak dalam persentas dia tu 90. So 30. Tambah 3 nombor. Okey, 10 tambah 30 tambah 90 kan? Dapat 130 kan? Tapi kenapa sum tu dia tulis sum of 90, 90, 90? Kenapa tak macam yang first tadi? Yang first tadi 10, 30, 90 kan? Kenapa? Sebab dia ambil nombor yang paling last sekali dalam looping. Betul. So, apa maksudnya ni kat sini? Apa maksudnya? Apa kelemahan ni maksudnya kat sini? Apa kelemahan looping ni? Ini dah bagus lah kan? Sebab dia memudahkan sesuatu program yang panjang. Okay. Tapi ada satu kelemahan. Okay. Kelemahan dia, okay, dia tak boleh menyimpan. Faham tak? Okay, kalau macam yang sebelum ni, okay, nampak? Sebelum ni kita tak gunakan looping, tapi kita gunakan variable names yang berbeza kan? 61, 62, 63. So kelebihan dia adalah dia boleh menyimpan semua value ni. So that bila kita print dekat bawah ni, nampak coding saya tak? Tak nampak coding? Tak. Ya, output. Ya. Okay, nampak? Nampak. Okay, nampak Nampak. Okay. Okay. So sebelum kita masuk coding tadi, okay, kita discuss berkenaan dengan sequence structure ni kan. So kelebihan sequence structure ni walaupun dia panjang kan. Walaupun dia panjang tetapi dia boleh menyimpan setiap daripada value yang user masuk tu. Okay, dia boleh simpan daripada mula sampai habis. Maksudnya daripada mula 61 ni value dia kata 10 tadi kan. So bila kita print pun kita boleh dapat value 10 tu. Sebab kita gunakan location ataupun memory address yang berlainan untuk setiap variable tu. Tapi kelemahan dia adalah dia akan jadi panjang lah program ni kan. So kita cuba untuk tackle problem program panjang ni dengan kita menggunakan looping. So program jadi pendek tetapi limitation dia adalah, kan? Kamu nampak kan? Untuk looping kita tak boleh gunakan variable nama yang berbeza kan? Tak boleh gunakan 61 kat sini. Lepas tu macam mana nak tukar adik 62 pula kan? Tak boleh. Betul? Betul tak? Tak boleh kan? Tak boleh sebabnya untuk looping variable name ni kena sama. Jadi kalau kita gunakan normal variable, nama variable ni kena sama baru dia boleh buat penambahan. 6 ni baru dia boleh buat penambahan di sini. Kalau kita gunakan 61, 62, 63 macam mana nak tambah kan? Dia tak boleh detect. Okay? So dia jadi program ni berjaya dipendekkan tetapi ada satu limitation iaitu bila kita print, apa ni? Kita kan print variable yang sama. Sebab tu kita dapat value yang sama. Kita tak boleh nak print 61 kat sini, 62 kat sini. Tak wujud kan? 63 ini tak wujud dalam program ni. Program ni ada satu je 6 kan? Faham? Faham tak? Faham tak? Masalah yang kat sini. So masalah yang program yang menggunakan looping ni adalah dia tak boleh menyimpan. Dia tak boleh menyimpan value 6 tu. Dia hanya boleh menyimpan value 6 tu sekali je. Waktu scanf tu. Tapi bila dah masuk looping yang kedua, dia replace value 6 ni dengan value yang kedua. So bila user masukkan value yang ketiga, dia replace pula 6 ni dengan value ketiga. So that dia akan print value yang terakhir saja dekat sini. Kan yang terakhir tadi user masukkan 90. So 90 je lah yang dia simpan. Faham Faham? Okay, faham. So untuk menyelesaikan dua problem ni, iaitu yang pertama nak memendekkan program dan yang keduanya untuk menyimpan, untuk menyimpan value bagi setiap 6 tadi tu kan. So kita menggunakan, kita boleh menggunakan array. So array ni adalah untuk menyelesaikan problem ni tadi lah. So di sini kita pergi kepada konsep array. Once kita dah tahu
then kita pergi kepada konsep array. Okay. Ya. Nampak buat ni? Okay, ini yang tadi lah. Ini yang pertama yang kita gunakan, yang kita tak gunakan looping tadi, output dia. Okay. So bila kita gunakan looping, okay. Bila kita gunakan looping, dia akan jadi macam ni, kan? Dia hanya gunakan 2 memori je. Memori yang pertama. Sum. Memori yang kedua, okay, 6 kan? Itu saja. Sebab tu 6 ni, first kali user masukkan 10. User masukkan 10. Kan input ni kan? Lepas tu second loop, user masukkan 30. Third loop, user masukkan 90. Sebab tu bila kita print, keluar 90 je. 10 dengan 30 ni tak jumpa nak cari kat mana kan? Macam mana nak print? Berlainan dengan yang atas ni. Yang atas ni, user masukkan, okay, ni yang tanpa looping tadi kan? User masukkan 10 and then user masukkan 30. Then last kali user masukkan 90. That's why once kita print, bila nak print, panggil dia lah balik, print. 10, nampak? 30, panggil sini. Okay, 40. 40 kan? Ini 40 lah. 90 patutnya 90 ni. Ni saya gunakan nombor lain pula kan. Okay, 40 lah sini kan, contohnya kan. So boleh lah, dia nak panggil balik keluar. Okay, faham Okay, so cara nak atasi dia adalah, okay, kita nak combine kan dua keadaan ni. Kita nak harness the advantages of menggunakan sequence ni dan juga menggunakan looping. Nak combine together supaya kita boleh dapat satu program yang betul-betul optimum. Maka kita gunakan konsep array. Okay, kat sini kan, array. So array ni adalah tata susunan. So cara presentation memori tu lain sikit lah. Walaupun dekat dalam RAM tu taklah macam ni kan. So ini just conceptual punya teori dia macam ni lah. Sebab kita nak relatekan dia kan. Okay, so ini ada satu. Okay, macam mana nak gunakan array? Macam mana nak gunakan array adalah once kita dah identify kan. Variable mana yang sepatutnya kita combine together. Once kita identify variable yang boleh di-combine together, maka kita combine ada, jadikan satu array. So dalam case ni, variable apa yang boleh kita combine together? Variable yang boleh di-combine together adalah variable yang sama, sama types dan juga sama dia punya function. Maksud function ni bukan function tu kan, keperluan dia sama. Maksudnya kita perlukan dia untuk user boleh masukkan nombor kan. Macam itulah. So dia punya keperluan tu mesti sama dan dia punya types mesti sama. Baru kita boleh combine together dan juga jadikan dia sebagai array. Boleh tak kalau saya nak combine 61, 62, 63 ni bersama? Boleh. Okay, boleh. Boleh tak saya nak combine sum 61, 62, 63 ni bersama? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab sum ni tak sama fungsi dia dengan 61, 62, 63. Sum ni fungsi dia adalah untuk penambahan kan? 61, 62, 63 fungsi dia adalah nak dapatkan input number daripada user kan? So kita tak boleh nak groupkan bersama 6 dan juga sum. Tapi 61, 62, 63 boleh di-combine bersama. Itu cara macam mana nak cari kan, benda apa yang kita boleh jadikan sebagai array. Okay, so once kita dah identify variable mana yang kita boleh combine together kan, so kita combine ada. Cara nak tulis array sama macam variable kan untuk declaration. Contohnya
Okay, 61, 62, 63 asal usul ni adalah integer kan. So kita punya array kenalah jadi types of integer juga. So cara nak tulis dia declaration sama juga macam kita declare variable. Okay, and then kita ambil nama general dia kan. Tadi 61, 62, 63. So nama general dia adalah 6. Okay, sebab tu declaration. Ini saya cerita pasal declaration ni. Declaration. Maksudnya dekat atas program kan. Okay, declaration ni variable. Ini baru array. Kita pernah nampak tak ni? Maksudnya apa ni? Kita gunakan dulu dalam mana? Petak ni. Character. Character of string. String kan? Characters. Waktu kita declare name kan, student ID contohnya kan, kalau kamu gunakan student ID yang ada apa CC19, CC20 kan, so ada C, ada characters tu kan. So kita declare sebagai string. Bila kita ada string, maksudnya kita kena ada petak ni. So bila ada petak ni, bermaksud itu adalah array. Faham? So, sebenarnya array ni kita dah belajar lah. Array of string. Satu komponen array. Okay, satu types of array. Kan saya kata tadi, array ni macam variable. Dia ada integer, dia ada float, dia ada char. So yang kita dah belajar, yang kita dah gunakan sebelum ni adalah array yang berbentuk string. Okay, char. Sebabnya dia ada ni, bracket ni. So kalau kamu ingat lagi, contoh sebelum ni kita gunakan char kan. Name, apa kita letak dalam ni? Apa kita letak dalam ni? Nombor. Nombor kan. So nombor ni mewakili apa? Contoh 20. Masuk apa? Masuk 20 tahu apa maksud? Ingat tak? Limit 3. Size. Size. Dia boleh menyimpan berapa karakter? 20 karakter. 20 karakter lah kan. Dia boleh simpan A, B, C sebanyak 20. Maksud dia. Faham? So kamu masuklah nama kamu kan. Apa? Ali Abu. Apa? Sampailah 20 maksimum ABC ni kan. So perumpamaan dia ni, so dia ada stack kan, dia ada memori sebanyak 20. Okay, untuk name. Faham? Faham? Sebab tu dia boleh simpan A, B, C, D, E, F sampai 20. Okay, so dalam kes yang kita punya ni, agak-agak berapa size dia yang kita nak letak? Untuk 6. Sini. 3. 3 lah kan, sebab kita nak simpan 3 nombor. So kalau kita nak simpan 10 nombor, 10 lah sini. So sewaktu declaration kita tentukan and array size. Okay. Kita tentukan types dan juga size bagi array tu. Sama macam kita gunakan untuk string dulu kan. Kita tentukan types dia. Ini type dia string. Size dia 20. Okay. So once kita buat ini, perumpamaan dia dalam memori, dia akan jadi. Okay, ini kita ada sum kan. Integer sum. Waktu declare kan. Then koma 63 kan. Okay, so maksudnya sum integer, array 63 pun integer. So kat sini dia akan create 3 memori untuk name. Okay, perumpamaan dia adalah begini. 6, sorry. Kita pasal 6 ni. 6 0 1
61. Memori yang ketiga 62. Okay. So satu array dia boleh ada banyak elements. Okay, satu array dia boleh ada banyak elements. Dalam kes ni array 6 dia ada berapa elemen? Berapa elemen ni? Array 6 dia ada berapa elemen? 3. Okay, dia ada 3 elemen. Okay, yang membezakan setiap elemen bukan pada nama dia. Okay, nama dia sama sebab kita dah group kan. Okay, satu array dia boleh ada banyak elemen. Yang membezakan setiap elemen adalah index number. Okay, so index number sentiasa bermula dengan kosong. Okay, so ini yang bermaksud apa? Elemen pertama. Okay, setiap elemen bagi array mesti bermula dengan indeks kosong. Indeks sama dengan kosong. So ini adalah elemen kedua lah. Elemen kedua kan. Elemen ketiga. So elemen terakhir tak pening ke? Tak pening kan? Boleh sir. Elemen terakhir. Tak kira lah 1000 ke kan. Apa kan? Indeks dia mesti size tolak 1. Faham So maksudnya kalau kita ada array yang bersaiz 3. So dia punya elemen terakhir 3 tolak 1 lah. So dapat 2 ni. Okay, faham? Okay, ni dalam memori lah. Dalam memori. So that bila user masukkan ni kan, number 10. Okay, nampak dia bermasuk ni. Okay, kalau user masukkan 10 kan, untuk nombor yang pertama. So 10 ni dia simpan dekat mana? Elemen pertama. Dekat sini, elemen pertama. Okay, user masukkan 10. Okay, yang kedua user masukkan 30. Okay, user masukkan 30. Yang ketiga user masukkan 90. Itu lah. Okay, ni perumpamaan dalam memori. So bila kita nak print balik bawah tu, boleh tak nak print semua nilai ni balik? 10, 30, 90? Boleh? Boleh. Boleh lah sebab dia dah ada dalam memori. Kalau macam ni tadi tak boleh. Sebab ada 90 yang last je kan. Ini boleh sebab value tu dah ada dalam memori kita punya RAM lah. Okay, ini clear konsep dia. So konsep dia kat sini yang penting array ada nama. Okay, nama array and then ada types dia. Okay, dalam kes ni nama dia 6 kan. Types dia integer. And then kena ada size. So, size ni kita buat sewaktu declaration sahaja. Okay. Seterusnya setiap array perlu ada elements. Okay. Perlu ada elements. So elemen ni banyak lah. Dia boleh ada banyak. Dia mesti lebih daripada satu lah. Okay. Kalau satu je baik tak payah guna array. Guna variable biasa je. Kalau lebih daripada satu, boleh guna array kan. Okay. So setiap elemen ni dikontrol oleh index. Okay. Index yang menentukan perbezaan antara setiap elemen. So index mesti bermula dengan kosong. Okay. Bermaksud indeks sama dengan kosong adalah elemen pertama bagi array tersebut. Okay, dan elemen terakhir bagi setiap array, indeks dia adalah size tolak 1. Indeks dia kan, size tolak 1, numbering untuk indeks tu.
Okay, so bila masa kita nak gunakan indeks-indeks ni kan. Okay, so kita tengok coding. Okay, so coding dia. Okay, first kita convert dulu kan. Kita nak convert yang ni. Nak convert supaya dia jadi array. Okay, ni Nampak coding sir. Oh, tak nampak coding. Oh, sorry. Okay, kita nak convert ini kepada array. Kita nak buat step by step lah. Step by step dulu Okay, so ini kita dah groupkan tadi kan. Kita dah groupkan ketiga numbers ni. Jadi apa tadi? 6. 6 dengan size 3. Declaration. Okay. And then macam mana kita nak access? Macam mana nak access setiap elemen dalam 6 tadi? Kita gunakan index. Betul? Okay, so number pertama kita nak simpan dalam index yang pertama. Index pertama, nombor index tu berapa? 0. Kosong. So macam mana nak buat ni? Ni nak tukar jadi apa? Nombor kosong lah. Kalau kamu nampak ada bracket sebab tu declaration, ini kita nak tentukan size. Okay, kita tentukan size sebab tu declaration. Ni, declaration. Kita tentukan size. Bila dalam body coding, okay, once kita buat macam ini, bermaksud kita nak access elemen. Kita nak tukar value, kita nak guna value. Sama ada kita nak tukar value ataupun kita nak gunakan value bagi elemen tu. So dalam ni, case ni kita nak access index kosong. So elemen yang pertama. Kita nak tukar value dia kan. Kita nak letakkan value bagi index yang pertama. Faham? Faham So ini kita nak simpan kat mana? Yang kedua. Saya tak nampak coding. Tak nampak coding. Nampak saya. Siapa tak nampak? Cepat kat 6. Ada yang tak nampak coding ke? Nampak. Nampak kan? Nampak ni. Nampak. Nampak Ada yang tak nampak ke? Okey. Nampak. Nampak Okey, so yang ini kita tukar jadi 6 apa? 61. 61 untuk elemen yang kedua kan. Ingat balik kita punya rajah tadi. Kita punya memori tadi kan. So yang ini adalah 62. Okey, so apa lagi kita nak tukar kat sini? Sama-sama dengan. Mana? Sama dengan. Sama. Okey, nak tukar apa? Logiknya tukar jadi apa ni? Sama dengan apa? Sama dengan 60 tambah 61 tambah 62. Betul. So logiknya dia kena samalah dengan yang atas tu. So 60 tambah 61 tambah 62. Okay, next. Nak tukar apa lagi? Ke dah siap? Output. Output pun sama lah. Output pun kena tukar juga. So ini 6. Ni jadi 6.
1. Ni jadi 62. Dah siap lah. So ini adalah program yang menggunakan array. So bila kita run, bila kita run, supposedly dia akan memberikan output yang sama lah. Kalau output dia lain tu salah program kamu. 30, 90 kan. Nampak output dia? Nampak output ni? Nampak sir. Nampak. So output dia sama. Sama macam yang first tadi tu kan. Kita ada dua program tadi kan. Yang first adalah yang sequence kan. Yang kedua yang looping. Ini sama dengan yang sequence tu. Kita tak apply looping lagi ni. Sama dengan yang sequence. So betul lah kita punya program. Tetapi apa? Tapi program ni still panjang kan? Banyak. Still panjang kalau ada 1000 line. So still kena buat 2000 minimum kan? 2000 minimum line of coding kan? Of code kan? So no point lah gunakan array kan? So that's why ini belum siap lagi. So ini ada barulah conceptual kan kata kalau kita menggunakan array, boleh diterima menggunakan array tapi belum optimum lagi. So bila kita nak optimumkan dia, sama lah kita kena apply looping. So dekat sini, nombor apa yang berjujukan? Kamu nampak tak? Yang kamu nampak lepas berjujukan lah nombor dia apa? Nombor apa? Nombor yang berjujukan nombor indeks kan? 0, 1, 2, nampak ni nombor yang dalam bracket ni. And then sum 0, 1, 2, 0, 1, 2. So kita boleh harness jujukan ni. Maksudnya kita boleh menggunakan kelebihan nombor jujukan ni untuk kita apply apa? Looping. Sebab looping kan berjujukan kan? 1, 2, 3, 4 looping pertama, looping kedua, looping ketiga. So kita boleh ambil ni dan kita masukkan dalam looping. That's why kita gunakan looping for. Kita dah tahu kita punya size of the array. Betul? Ingat, indeks sentiasa bermula dengan 0. So, indeks terakhir ataupun mesti size tolak dengan 1 kan? So, ini biasanya kita letakkan dia punya size. Indeks 0 and then dia punya size. Nampak ni size dan juga counter update. Counter update ni memang tak payah tukar lah, memang I++ saja. Sebab kita nak update daripada indeks pertama and then dia pergi update pada indeks kedua, indeks ketiga, keempat kan. Dia tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Betul? Then body dia. So body dia apa? Ni lah, mula kita ambil ini kan. Untuk X. Untuk input dulu kan. So apa yang boleh kita buat kat sini? Macam mana? Macam mana editkan looping? Saya nak cakap seguna satu print je. Lepas tu dekat scan F tu, masukkan ketiga-tiga indeks. Macam mana masukkan 3 indeks? Ketiga-tiga 60, 61, 62. Tak macam mana? Saya nak cakap. 0, 1, 2 berubah mengikut apa? Ikut ni kan?
kod counter. Nampak? 0, 1, 2. Nampak? Sama. 0, 1, 2. So counter kita gunakan apa? Kat sini. Variable apa kita gunakan sebagai counter? Variable apa yang kita gunakan sebagai counter? I. I. So, gantilah dia jadi gantilah dia jadi I. Maka dia follow lah kita punya counter tu. Counter berubah, dia akan akses pada elemen yang sepatutnya. Okay, elemen yang sama dengan counter tadi. Okay, index yang sama dengan counter tadi. Faham tak A ni? Nampak? Kenapa I? Sebab I tu berubah. Kalau I tu berubah, so dia akan akses elemen yang seterusnya. Okay, so konsep dia sama lah. Kalau looping yang pertama, I kosong kan? Okay, looping yang kedua, I dah tambah dengan 1. Okay, looping yang ketiga, I tambah jadi 2. So dia scan F simpan dalam 2 ni. So kita tak boleh buat dia fix ke sini, 2. So kalau kita buat macam ni, dia akan simpan dalam 2 je lah. So kita kena buat dia dynamic. So apa benda yang berubah? Nilai I lah, nilai I yang berubah. Looping yang pertama, I kosong. Looping kedua, I 1. Looping ketiga, I sama dengan 2. Okay, sampai 3 dia keluar. So tak adalah 6, 3 kat sini kan. Tak wujud lah 6, 3. 6 maksimum, okay, index maksimum adalah index 2 je kan. Size tolak dengan 1. 2 je. Ingat tu. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Okay. So bila kita run, okay, bila kita run, okay, jangan lupa declare counter. Okay, bila kita run, output dia sepatutnya samalah. Ini sama kalau output lain. Ada something wrong dengan program kamu. Okay, nampak screen output saya. So user masukkan 10, user masukkan 30, user masukkan 90. So sepatutnya output dia sama lah. Tapi user tak tahu kita gunakan array dalam ni kan. So programmer je yang tahu kan. So dah siap ke kita punya program ni? Belum lagi. Okay, belum lagi. Kat sini masih lagi ada keadaan di mana program ni boleh jadi panjang. Sekiranya apa? Sekiranya ada 1000 nombor kan. So sum ni nak kena buat 1000 ke? Nak kena buat 1000 ke? Tak kan? So macam mana nak jadikan dia simple? Sum ni. Nak jadikan dia simple. Tukar dengan index. Tukar dengan index, lepas tu? Tak tahu. Kita gunakan teknik accumulate lah. Sama lah macam yang kita belajar sebelum ni. Ingat tak? Kalau kita buat ini. Kat mana kita accumulate? Ini tanpa ni looping ni. Looping biasa yang sebelum ni kita belajar. Kat mana kita tambahkan semua nilai sum? Kita buat dalam looping kan? Betul? Sama juga macam kita punya array tadi. So maksudnya kan? Macam mana kita nak tambahkan setiap 6 tu? 60 nak tambah 61, nak tambah 62, nak tambah 63. 62 maksimum kan? So kita accumulate lah. Faham tak? Accumulate. Apa dia punya sum sama dengan apa? Sum. Sum accumulate punya apa? Equation kan? Sama je.
sum sama dengan sum ataupun total sama dengan total kan. Dia mesti total sama dengan total. Sum sama dengan sum baru dia accumulate. Tambah dengan variable apa yang kita nak accumulate tu kan. So dalam kes ni kita nak accumulate apa? 6. 6 apa? I. 6 6 I lah. I. Kalau kamu buat 6 kosong, dia accumulate kosong je, 6 kosong je. Contohnya user masukkan 10 kan, yang pertama kan. 10 dia simpan dalam 6 kosong. So dia akan tambah 6 kosong tu 3 kali. 10 tambah 10 tambah 10. Tak kan, kita tak nak buat macam tu kan, kita nak dia berubah ni. So bila kita nak dia berubah, kita letak I, counter. So bila counter sama dengan kosong, dia access 6 kosong. Bila counter sama dengan 1, dia access 6 1. Bila counter sama dengan 2, dia access 6 2. Barulah dia boleh accumulate. Ini tak ada lah. Boleh? Ada sebarang soalan? Sir. Ya. Lepas tu kalau yang dekat yang nak display tu, dia terus tukar jadi 6 I lah. Betul. Okay, untuk display. Okay. Katalah kita nak buat, kita nak bagi dia sama kan. Sama macam tanpa array tadi kan. Kalau tanpa array, tadi dia mesti display printf ni sekali, betul? Printf ni dia display sekali lah, maksudnya sum of sekali kan, dia tak berulang kan. So maksudnya macam mana? Kita tak boleh letak dalam looping kan? Tak. Tapi macam mana kita nak bagi dia mudah? Kalau ada 1000 kan? Kalau ada 1000, takkan nak buat sampai 60, 61, 62, 63 sampai 1000 kan? Betul tak? Still tak optimum lagi. So macam mana? So katalah kamu kata, boleh lah tak dalam ni lah. Kan? Tak dalam ni lah. Macam nak buat kan? Macam nak buat? Tak boleh lah. Tak boleh, nanti dia akan keluar berulang kali kan? Betul. So jadinya dekat sini, okay, apa yang saya nak tekankan, okay, bagus soalan kamu tu. Okay. Apa yang saya nak tekankan dekat sini, okay, input dan juga calculation yang melibatkan array, kita boleh groupkan di dalam satu looping. Ni maksudnya. Input dan juga calculation kita boleh letakkan dalam satu looping. Okay. Tapi untuk output, okay, output yang display sekali je. Lain kalau output tu dia nak display setiap 6 ni. Okay, so letak kat sini. Tapi ini kita nak display sum sekali je kan. So kita tak boleh letak sekali dengan ni. Okay. Bermaksud kita kena create. Kena create satu looping yang berlainan. Just untuk output yang memerlukan kita print setiap elemen. Ingat kalau output tu just sum je, tak payah nak guna looping ni kan. Print sum je lah cukup. Tapi ni dia nak print 60, 61, 62. So kenalah buat satu looping yang berlainan untuk dapatkan output yang sama. Sama sebiji macam yang sebelum ni. Okay, so apa yang kita print kat situ? Ni kan kita print. So apa yang berulang? Sum berulang tak? Sum tak berulang. So yang berulang adalah 6 kan? So print 6 lah. Print F. Persen D. 6. Apa? 6? I. 6 I. Okay, lepas
So kamu susun lah. Apa lagi yang berulang? Ni je kan? 6i je yang berulang. Yang ni berulang tak? Tak. Ni, sum of ni. Berulang tak? Tak. Tak berulang tapi dia berada di sebelum kan? Kamu letak di luar looping. Di atas je. Sum of. Macam tu kan? Lagi apa lagi yang tak berulang? Is Percent D tak berulang kan? So kamu letak mana? Tak bawah ada. D. Okay tak? So ini dah tak ada lah. Kita gantikan dengan ni. So kalau 1000, tukar je lah sini jadi 1000. Boleh ke? boleh. Boleh kan? So, bila kita run, sepatutnya akan dapat output yang sama. Okay, 10, 30, 90. Okay, nampak output dia sama je. Nampak. So, apa? Ada soalan lain tak? Tak ada. Yang lain? Dia faham tak konsep array ni? Faham sir. Faham Ini ikutkan array ni mudah je. Kita ambil je nama variable yang asal tu, kan? Kita letak je lah bracket tu. Tapi make sure dia berada di dalam looping. Mesti ada dalam looping. Mesti ada dalam looping. Okay. Yang keduanya, kebiasaannya proses untuk input dan juga calculate kita boleh combine bersama di dalam satu looping. Macam ni. Dan input dan calculate combine dalam satu. Katalah kamu, benci lah nak combine, saya nak buat asing lah, boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah kan. Nak buat asing, katalah nak buat asing kan. Tapi tak optimum lah, aku buat je satu looping yang lain. Ni just untuk calculate. Boleh, tak ada masalah. Ini buang. Nampak? Input satu looping, calculate satu looping, output satu looping. Asal-usul dia macam ni. Okay, asal-usul macam ni. Tapi kita nak lagi optimum. So calculate ni kita combine dengan input tadi. Faham? Macam ni betul. Tak ada masalah. So ini satu loop untuk input, satu loop untuk calculate, nampak? Calculate. Satu loop untuk print. Sekiranya kita nak print semua elemen. Kalau tak perlu print semua elemen, tak payahlah guna looping kan. Print ni saja kalau sum saja kan. Print sum saja, tak payah gunakan looping. Tapi nak lebih optimum, so kita combine. Calculate bersama-sama dengan input. Nampak tak ni saya add delete ni. Nampak tak proses dia? Nampak. Nampak So hopefully semua boleh faham. Sir. Ya? Nak tanya, macam mana? Kan katakan kalau kita nak buat untuk sekejap. Macam nak tanya soalan ni. With module. Kan tadi sir ada pisahkan untuk susah nak tanya. Okey, untuk modul jangan risau. Kita akan cover satu topik.
Okay, modul yang melibatkan function. Nanti kita tengok macam mana modul yang melibatkan array. So ada satu topik yang kita akan discuss lah. So mungkin minggu terakhir kita discuss macam mana kita nak gunakan modul bersama dengan array. Boleh ya? Boleh. Okay, ada lagi soalan lain? Tak ada, doktor. Ada ya? Okay, kalau tak ada, so saya nak kamu modify program ni. Hafal lah kan, saya tak nak share program ni. Kamu modify, okay, dan submit di kalam sebagai attendance lah. So apa yang perlu kamu submit adalah submit untuk calculation penambahan 50 nombor. Simple je kan. So kat mana nak kena tukar tu kan? Okay, boleh submit sebelum jam 12:30 malam ini. Boleh? Boleh, sir. Okay, sir. Boleh. Okay, so untuk hot 1 dan quiz saya dah release markah. So yang mana dapat kosong tu boleh contact saya lah. Kenapa dapat kosong kan? Okay. Itu saja, sekian. Terima kasih. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir.